Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar. Okay, sekarang saya akan taklimatkan dari segi pengoperasian semula dan pengurusan kurikulum untuk pelajar PSMP dan PPSMP bagi sesi Januari hingga Mei tahun 2021. Okay, untuk taklimat ini terlebih dahulu saya terangkan tentang takvim IPG. Okay, takvim atau kalender PJ yang akan digunakan bagi sesi pengajian untuk tahun ini. Okey, so takvim IPJ yang disediakan oleh IPJM merangkumi semester untuk tahun 2021 ini melibatkan 3 semester, iaitu semester Januari yang akan kita hadapi terdekat ini bermula pada 17 Januari nanti. Okey, so semester Januari hingga Mei 2021 yang bagi sesi 20, 20 dan 2021. Ini jadi penggunaan baru pelajar perlu fahamlah selepas ini. Jadi kita ada semester Januari 2021 hingga Mei 2021 dan sesi 2020-2021. Okay, ini merupakan semester panjang yang melibatkan 18 minggu interaksi dan 3 minggu pengurusan peperiksaan. Sesungguhnya semester Jun 2021 hingga Oktober 2021 dan kita panggil sesi 2021 2022. Okey, yang melibatkan semester panjang juga itu 17 minggu interaksi dan 2 minggu pengurusan peperiksaan. Dan semester November 2021 hingga Disember 2021 iaitu semester pendek. Okay, jadi yang tadi dua ni semester panjang, yang semester November Disember ni dipanggil semester pendek, iaitu bagi sesi 2021 dan 2022 yang melibatkan 9 minggu untuk interaksi dan 2 minggu pengurusan peperiksaan. Alright. Jadi berdasarkan takvim tadi, pihak IPG KDRI, kami di Jabatan Kecemaran Akademik menyediakan kalender akademik untuk kegunaan pelajar dan pensyarah. So kalender akademik yang disediakan ini telah dirumuskan ringkasannya daripada takvim tadi yang melibatkan pelajar ada kolom untuk pelajar PISMP serta ambilan dan juga PP serta catatan untuk aktiviti atau tindakan-tindakan penting kepada pensyarah dan pelajar. Jadi saya rumuskan di sini tarikh utama yang penting terdekat ini adalah pendaftaran. Pelajar perlu buat pendaftaran kursus dalam talian secara online bermula 10 Januari hingga 16 Januari. Okay, jadi masa panjang harap pelajar dapat lengkapkanlah pendaftaran ini untuk melayakkan pelajar mengikuti kursus bagi semester Januari nanti. Okay, dan tindakan yang kedua adalah entrance survey. Pelajar juga perlu melengkapkan entrance survey ini bermula 17 Januari. So ini makna pelajar dah ada di kampus seperti biasa menggunakan e-Teams untuk masukkan lengkapkan entrance survey. 17 Januari hingga 30 Januari saya sangat-sangat mengharapkan agar pelajar isi entrance survey ni mengikut tarikh ditetapkan, jangan tunggu last minute, keadaan lain tidak menentu sekarang. Jadi mohon lengkapkan dan jika terdapat ada kesilapan kepada kod ke ataupun kursus, sila maklumkan di unit UPP. Sebab pendaftaran ini dibuat menggunakan sistem e-Tem di UPP. Okay. Seterusnya, ini adalah penyelarasan untuk minggu interaksi yang akan berlangsung bagi sesi Januari Mei 2021 ini. Okay. Penyelarasan ini perlu sebab interaksi kita tidak ada yang lengkap 15 minggu bagi semua ambilan. Jadi taklimat ini saya akan berikan kepada pensyarah dan juga pelajar supaya wujudnya penyelarasan dan semua pelajar serta pensyarah perlu faham. Okay. So, interaksi secara fizikal akan bermula pada minggu kedua interaksi, itu bermula 24 Januari 2021. So, bila pelajar datang interaksi untuk 17, bermula 17 Januari, interaksi adalah secara online. Okay. So, bagi pelajar PSMP Jun tahun 2020, itu SEM 2 tahun 1, interaksi yang ada dalam takdir dari 3 minggu. Jadi 2 minggu ini pensyarah akan buat kuliah tambahan. Kuliah tambahan boleh dilaksanakan bermula minggu ketiga sama ada secara fizikal atau online. Ini bergantung kepada kesesuaian pensyarah nanti nak laksanakan macam mana kepada pelajar masing-masing. Tidak ditetapkan mesti buat online atau mesti buat fizikal. Ikut kesesuaian pensyarah. Okay. Jadi untuk PSMP Jun 2020, interaksi 3 minggu, 2 minggu kuliah tambahan.
untuk interaksi Jun 2019 ini ada 3 minggu kuliah tambahan sebab interaksi kita 12 minggu. Okey, pelajar PSIP Jun, ambilan Jun 2018 terlibat dengan praktikal dan BIG sahaja. Tidak ada sebarang interaksi untuk kursus subjek. Okey. Dan bagi pelajar ambilan Jun 2017, okey, interaksi 10 minggu. Jadi oleh kerana sebab pelajar SEM 8 SEM 2 tahun 4 ini akan terlibat dengan internship 4 minggu. Jadi pihak pengurusan jadual waktu menetapkan kita akan ada tambahan jam dalam jadual waktu nanti. Jadi jangan terperanjat lah kalau kena belajar banyak untuk setengah subjek tu kerana pelajar terlibat dengan internship. Okay. Kemudian PPSMP interaksi 14 minggu, so ada 1 minggu kuliah tambahan. Okay. PDPP ni kes dia tak ada masalah lah. Okay, saya letakkan di sini untuk makluman. Jadi interaksi ni pelajar perlu tahu dah faham dan semoga tidak ada sebarang kekeliruan selepas ini. Okay. Seterusnya ini yang penting, tata cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Okay. Jadi merujuk kepada surat yang dihantar oleh IPGM kepada semua kampus bertarikh 20 Disember yang lepas bahawa dari segi pengurusan akademik terdapat 5 perkara yang perlu diambil perhatian oleh pelajar dan juga pensyarah. Okay, so yang pertama dari segi pindaan struktur pengajian. Okay, pindaan struktur pengajian ini terlibatnya adalah pelajar PISMP ambilan Jun 2018 seperti yang saya beritahu sebelum ni lah. Jadi yang terlibat yang ada adalah praktikum dan BIG yang dilaksanakan. Elektif terbuka ditangguhkan. Okay. Seterusnya pengajaran dan pembelajaran. Okay, pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara fizikal. Namun dalam talian boleh dilaksanakan jika perlu. Jadi untuk kampus kita, saya selaraskan. So dalam talian pensyarah kita akan laksanakan minggu pertama interaksi. Kita akan buat dalam talian untuk mengurangkan risiko dalam situasi keadaan pandemik COVID sporadik kita ni tak menentu ni. Jadi bermula 24 hari bulan baru kita akan interaksi secara fizikal. Kemudian jika pensyarah terlibat dengan penyeliaan praktikum, pensyarah sebab banyak jabatan TESOL, JAPI, pengajar Melayu terlibat dengan penyeliaan praktikum. Jadi bagi pensyarah boleh dibenarkan membuat dalam talian. Okay, boleh laksanakan pengajian dalam talian. Okay, secara segera atau tidak segera bergantung. Sekiranya ikut keselesaan pensyarah lah. Kalau dia nak buat fizikal pun tak apa, dia nak buat dalam talian pun tak apa, dibenarkan. Yang ketiga juga dalam talian, PDP dalam talian kita laksanakan bagi kuliah tambahan yang seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Minggu-minggu tak cukup tu, pensyarah akan buat kuliah tambahan. Saya rasa anda dah faham kuliah tambahan ni sebab semester lepas kita ada terlibat juga dengan kuliah tambahan. Kan? Jadi kuliah tambahan ni dibenarkan dibuat secara dalam talian. Tapi kalau pensyarah nak laksanakan secara fizikal juga dibenarkan. Okey, untuk pelaksanaan secara dalam talian, pelaksanaannya adalah secara segera atau tidak segera, tertakluk juga dengan nisbah 40% segera, 60% tidak segera. Dan pelajar-pelajar perlu mendapat, kalau jika ada terlibat dengan dalam talian, tidak melebihi 6 jam sehari. Jadi kalau ada pensyarah nak buat dalam talian dengan pelajar, sekiranya dah melebihi 6 jam pada hari itu, pelajar maklumkan pada pensyarah. Sebab pensyarah tak tahu. Pensyarah tak tahu you all ni terlibat dengan ada subjek lain atau tidak yang dalam talian pada hari tersebut. Jika kalau tak ada boleh. Tak lebih 6 jam kalau dalam talian. Alright. So pelaksanaan PDP juga masih menggunakan Google Classroom. Walaupun secara fizikal, pensyarah masih menggunakan Google Classroom sebagai medium bahan dan interaksi. Sebab kalau guna WhatsApp ke Telegram tidak salah. Namun mungkin dari segi pengurusannya itu agak sukar. Jadi pensyarah masih lagi akan menggunakan Google Classroom terutama untuk sharing bahan. Okay. Rekod kehadiran dalam e-Teams. Okay. Makna pensyarah akan rekod kehadiran dalam e-Teams dan buktinya seperti mana yang digunakan dalam PDP lah. Kalau guna Telegram ke WhatsApp ini, makna pensyarah akan tahu dia akan screenshot. Okay. Bagi pelajar SEM SEM yang terlibat dengan praktikum SEM 5 tu, SEM 5 jadi SEM 6, SEM 9 jadi SEM 5 tu okay. Dan juga pelajar SEM 7 praktikum untuk PSMP Jun 2018 dengan okay, kemudian ada PBS okay, yang terlibat dengan PBS
Kemudian untuk PBS dengan praktikum ni pelaksanaan dan pentaksirannya adalah berdasarkan garis panduan amalan profesionalisme PSMP yang sedang berkuasa yang terkini, dan taklimat akan diberikan kepada pelajar yang terlibat oleh ketua unit praktikum. Dia akan susun jadual, tarikhnya bila, sebab taklimat akan diberikan secara jimit. Ketua unit praktikum Encik Kamaruzaman akan memberikan taklimat secara jimit untuk memudahkan anda berinteraksi dan bertanya kerana dia sekarang garis panduan yang baru. Okay. Kemudian untuk kalender akademik, kalender akademik seperti yang saya tunjukkan awal tadi, dan kalender akademik ini telah diedarkan oleh JPK. Saya nak maklumkan di sini bahawa kalender akademik ini adalah tertakluk kepada perubahan jika berlakunya situasi keadaan situasi ancaman benda COVID ni yang tak menentu, jadi dia masih tertakluk pada perubahan. Jika keadaan macam sekarang stabil, so kalender akademik ni kekal lah. Okay. Kemudian sebenarnya pelaksanaan dan semakan pembangunan kurikulum ini dilaksanakan oleh pensyarah, pelajar tak terlibat lah. Alright. Okay, ini dari segi pengurusan bilik kuliah. Okay, untuk pengurusan bilik kuliah, senarai bilik kuliah ada nanti saya akan tunjukkan lepas ni. So, bilik kuliah anda akan dilabelkan sebegini. So, jadi jangan itu salah masuk pula lah. Okay, bilik kuliah akan dilabelkan di sini. Untuk PISMP warnanya macam ni. Untuk PPSMP warnanya macam ni. Okay. Dan dari segi bilik kuliah juga yang terlibat pada pintu-pintu akan dilabelkan tanda ingatan pihak PJK kepada pelajar yang datang ke kampus bahawa kita sekarang masih lagi dalam dalam persekitaran COVID-19. Persekitaran COVID-19 ni, COVID-19 ni, jadi kita sama-sama jaga diri, jaga kita, jaga rakan, sama-sama jaga diri, jangan pentingkan diri sendiri. Jadi ini antara perkara mungkin kita dah tahu, cuma pengamalannya perlu dipertingkatkan kerana kita sama-sama jaga kita. Saya harap kita semua akan berada, pelajar dan pensyarah semua akan berada dalam situasi yang sangat baik keadaan kesihatannya. Okay, so 3 poster ni akan ditampal pada setiap kelas yang terlibat. Alright. So ini adalah senarai kelas, senarai kelas dan unit yang terlibat. Jadi saya akan bagi secara soft copy-nya nanti kepada HEP untuk diedarkan kepada pelajar. Bilik-bilik kuliah sekarang sedang disediakan oleh pihak pengurusan IPG Campus, unit teknikal, unit teknologi, maklumat sedang menyediakan keperluan-keperluan untuk pembelajaran pelajar. Saya dah request semua dah kursi, meja mengikut bilangan. Mengikut bilangan pelajar yang ada, kemudian line internet, LCD dan sebagainya. Namun kita faham, kita juga tertakluk kepada situasi. Okay, jadi saya tak baca satu-satu lah ya. Pelajar boleh tengok sendiri. TESOL akan, pelajar TESOL yang terlibat, okay, pelajar yang terlibat dengan praktikum memang tidak ada. Sebab anda tidak masuk di kampus. Pelajar Sen 8 memandangkan hanya 2 subjek yang terlibat, iaitu projek dengan subjek maju tu. Jadi pelajar Sen 8 ni anda tidak ada bilik yang tetap. Jadi anda boleh buat tempahan bilik sebab unit pun tak banyak, boleh buat tempahan bilik sama ada nak gunakan dewan koma dibenarkan. Ini tempahan untuk Sen 8 ni telah mendapat kebenaran pihak pengurusan. Saya dah membentang dalam M3P dan telah dibenarkan ya. Jadi Sen 8 sahaja boleh gunakan bilik-bilik tempahan ini untuk PNP bagi semasa ini, iaitu dewan koma ke, nak guna mikro 1, nak guna future classroom, makmal PSV atau makmal B7. Dan saya dimaklumkan kalau pelajar sains ni dia ada makmal sains. So jadi anda boleh pilih lah mana-mana bilik berkenaan untuk tempahan PNP. Bagi pelajar pelajar-pelajar ambilan yang lain ni, ini bilik-bilik kuliah anda. TESOL 6 kelas di blok Tetrek. Jangan takut, memang kita pihak pengurusan dah ambil tindakan untuk pembersihan dan pensucian blok Tetrek itu bagi kegunaan PNP anda, pelajar-pelajar TESOL. Pensyarah pun akan balik ke Tetrek bermula minggu depan, pensyarah JBB. Jadi 3, tapi kita tak gunakan bilik kuliah untuk pelajar TESOL di Tetrek sebab bilik kuliah anda tu sempit, kecil. Kita gunakan Language Lab 1, Language Lab 2 dan 3 untuk pelajar mana ni? Pelajar ambilan Jun 2020 pelajar SEM 2 ni. So anda berada di Language Lab. Kemudian pelajar ambilan Jun
ambilan sekejap ni. Oh, tersilap. Ni ambilan Jun 2019 ni. So, akan menggunakan makmal ni. MM1, MM2 dengan MM3 So, makmal multimedia 1, 2 dan 3. Okey, anda akan guna ni. Jadi ni TESOL ni. 2019, pelajar PP untuk guna language lab, kemudian pelajar PI SNMP Jun 2020 ni pelajar SEM2 akan menggunakan makmal media 2 dan 3. Pelajar TESOL Jun 2019 akan menggunakan makmal media 1. Okey, jadi pelajar bagi TESOL yang mana ni akan menggunakan TESOL mana ni? Okey, TESOL akan menggunakan AF1 dan AF2. AF1, AF2 ni adalah di sebelah Al-Farabi kiri kanan tu. Kan kita ada bilik kuliah situ kan? Situ. Okey, jadi anda tengok di situlah. Semua kelengkapan insya-Allah akan disediakan. Jadi pelajar-pelajar yang lain seperti yang tertera ni lah ya. Kita menggunakan blok pentadbiran, blok di sekitar kort tenis tu, tenis court tu. Maksudnya yang melintang dengan yang blok M dengan blok N tu. Ke situ. Dengan blok pentadbiran. Kemudian ada juga yang pelajar PSV dia guna studio KH. Studio KH tu pun ada yang terlibat. Jadi sekiranya anda perlu move macam pelajar PSV utamanya nak gunakan makmal ke apa semua ke, dibenarkan pelajar melalui tempahan bilik. Okey. Jadi ini adalah keadaan kelas-kelas anda yang akan anda duduki untuk untuk pembelajaran semester Januari nanti sekiranya ada sebarang ketidakselesaan, maklumkan dulu kepada pensyarah mentor yang terlibat, kemudian ataupun boleh juga maklumkan kepada ketua unit di bahagian akademik di Jabat JKA iaitu Dr. Sakiah. Boleh maklumkan untuk kami ambil tindakan lah. Untuk kami ambil tindakan. Ada tak cukup kursi meja ke? Sebab saya buat ni bilangan ni bergantung kepada yang terkini dah ikutnya. Tapi tak tahulah bila terkini pun ada juga lagi perubahan. Right? So ini kelas. Okey. Seterusnya dari segi struktur kurikulum. Struktur kurikulum, okey, pelajar PISMP akan mengambil kursus-kursus yang terlibat ini sebanyak 25 kredit bagi semester ni. 25 kredit itu bidang tumpuan, ini mengikut program maju masing-masing, 3 kredit, dan juga bidang generik ada, bidang tumpuan 3 paper. Okey, 3 paper 12 kredit, dan juga bidang generik ada 1, 2, 3, 4, 5 paper ni yang diambil oleh semua pelajar di bawah jabatan akademik yang terlibatlah bertanggungjawab nanti. Anda tunggulah jadual dia nanti macam mana. Alright, untuk pelajar PISMP, okey, ambilan Jun tahun 2020, okey, semester 2 tahun 1 ni, 21 kredit yang akan anda terlibat dengan MPU 3 kredit co-curriculum, kemudian TITAS, paper MPU, kemudian asas pendidikan ada 1 paper, okey, murid dan pelajaran murid dan pembelajaran learning and the learner ni, EDUP. Kemudian bidang teras, teras masing-masing ada 3 kredit di sini. 3 paper, 3 kredit 3 paper ni. Yang 2 ni adalah PRKA. Kemudian ada PBS. Okay, PBS ni oleh asas pendidikan, bermakna pensyarah yang mengajar EDUP yang akan memberi tugasan untuk PBS anda. Okay. Kemudian ada elektif teras. Elektif teras 1 dan 2. Alright. Untuk pelajar ambilan Jun 2019, okey, ambilan Jun 2019 semester 2 tahun 2, anda ada co-curriculum unit uniform. Ini diwarnakan co-curriculum unit uniform, kemudian dibawa daripada semester sebelum ni. Okey, kemudian co-curriculum olahraga. Okay, sebab unit uniform ni sepatutnya saya lepas, tapi sebab COVID tu kan jadi kita buat pada semester ni. Kemudian pendidikan Islam atau moral, ini untuk MPU 3 paper. Kemudian mana mau saya? Okey. Asas pendidikan. Okey, asas pendidikan ada 2 paper. Pentaksiran dalam pendidikan dengan budaya dan pembelajaran EDUP ni ada 2 paper. Kemudian bidang teras juga ada 2 paper. Okey. Amalan profesional anda ada ini tadi PRKA, perancangan pengajaran dan pembelajaran. Okey, ada 1 paper. Kemudian PBS. Okey, PBS akan diberikan oleh pensyarah yang mengajar elektif teras.
Maksudnya apa? Tugasan PBS anda tu pensyarah elektif trust yang akan beri taklimat nanti. Kemudian paper elektif trust. Okay, kod untuk pelajar SEM 2 tahun 2 ambilan Jun 2019 ni adalah 21 kredit. Alright. Okay, so ini adalah pelajar semester 2 tahun 3, semester 6 yang mengikuti kursus struktur semester 5. Jadi anda terlibat dengan praktikum dan habis praktikum nanti datang untuk BIG. Jadi selepas daftar kursus minggu 17 hari bulan, okay, anda terlibat dengan persediaan pengurusan untuk praktikum. Praktikum. Jadi elektif terbuka anda di-offer pada semester November nanti. Jadi jangan tanyalah nak ambil elektif apa, sebab tu tidak ditawarkan. Kalau perlu ambil, JKA dah tawarkan pada pelajar yang terlibat. So yang terlibat elektif terbuka semester ini hanya semester 8 sahaja. Right. Ni. Jadi untuk pelajar ambilan Jun 2017 semester 2 tahun 4, jadi pelajar kursus asas pendidikan yang terlibat ada 2 ada 1 asas kepimpinan dan pembangunan profesionalisme guru. Okay, kemudian anda ada paper majur, projek untuk menyiapkan tesis dan juga subjek maju. Okay, subjek maju ni bergantung kepada nama kursus masing-masing lah. Kemudian ada internship 4 minggu dan elektif terbuka yang last yang dah dipilih semasa kami tawarkan sebelum cuti tu kan. Jadi ini adalah kursus-kursus maklumat untuk kursus struktur untuk kurikulum untuk elektif terbuka bagi pelajar SEM 2 tahun 4. Okay, yang terlibat yang berkeupayaan sebetulnya memang anda berhak untuk dapat banyak pilihan, tapi keadaan pensyarah kita memang mengajar sangat banyak untuk semester ni. Jadi ini je yang kita boleh sediakan kepada anda, dan alhamdulillah saya ucap terima kasih juga kepada pensyarah semester 8 yang memberi kerjasama sangat baik semasa pemilihan elektif terbuka ini. Dan ketetapan ini adalah berdasarkan pilihan pertama, kedua dan ketiga. Kami tak mampu nak penuhi pilihan pertama semua orang, kerana pilihan pertama kalau ikutkan fee keluaran ni sampai hampir 4 kelas. Jadi pensyarah JAPIM hanya boleh offer 1 kelas sahaja. Jadi ini atas timbang tara semua sekali. Jadi inilah keputusannya yang akan anda belajar. Jadi sebenarnya nama-nama pelajar yang terlibat ini saya dah beri pada KJ saya nanti, dan saya akan beri pada HEP lepas ni. Lepas ni saya akan beri pada senarai nama kepada HEP untuk makluman pelajar. Sebab surat memang makluman kepada KJ saya telah maklumkan, sepatutnya dia dah sampaikanlah kepada pensyarah. Tapi kalau tak sampai, insyaAllah selepas ni JKA akan beri melalui HEP pula. Okay, senarai nama anda. Alright, so ini struktur kurikulum yang anda akan belajar untuk sesi Januari-Mei tahun ini. Ya. Okay, jadi dari segi ni penggunaan RMK lah, bahan utama yang kita gunakan untuk pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah untuk mengajar anda. Saya cuma maklumkan aja, takutlah nanti anda sekiranya dah tahu kalau pensyarah ada sebab pensyarah mengajar ni banyak program bukan mengajar satu program saja, banyak program mereka mengajar. Kalau tersilap bagi RMK tu awak tahulah. Ini RMK yang terlibat dengan anda. Okay, kalau TESOL, yang ni. Keyword dia ni. Alright, ini PP. So ini dia punya footer dia ni yang penting. Okay. Kemudian alright, perkara utama juga yang perlu saya nak beri makluman di sini itu berkaitan dengan kehadiran. Okey, jadi situasi kita sekarang ni, kehadiran ni selalu menjadi keutamaan untuk melayakkan anda menduduki peperiksaan. Jadi saya mohon saya mohon pelajar supaya ambil perhatian untuk kehadiran. Okey, rekod kehadiran sepenuhnya akan direkod oleh pensyarah dalam e-TEMS. Namun borang dalam PT 0505 ini masih perlu pelajar tanda tangani bagi kehadiran secara fizikal. Maksudnya bila anda berjumpa dengan pensyarah secara bersemuka fizikal di kelas ataupun aktiviti amali, minta borang kehadiran dalam PT 0505 untuk ditanda tangani. Sebab ni kita transisi ni, saya takut kadang-kadang pensyarah pun terlupa mengajar banyak-banyak. Jadi anda minta tanya, tuan, doktor, cik, ustaz ke, borang kehadiran untuk ditanda tangan bila interaksi, terutama interaksi di padang ataupun di co-curriculum. So anda perlu tanda tangan jika bersemuka. Alright. Kemudian seterusnya, kelayakan peratusan kehadiran 80%. Syarat untuk menduduki peperiksaan adalah kehadiran 100%.
100%. Jika pelajar tak cukup tu nanti perlu ada keputusan tu perlu ditentukan dalam syarat. Jadi saya mohon bagi pelajar yang tidak dapat hadir supaya maklumkan kepada pensyarah dan sediakan salinan bukti. Pensyarah perlu tahu kehadiran, perlu ada salinan bukti jika anda tidak dapat hadir MC dan sebagaimana. Sebab ini nanti untuk memudahkan bila kelayakan menduduki, jika ada isu untuk kelayakan kehadiran anda, right? So ini adalah perkara-perkara yang perlu anda tahu dari segi pengurusan untuk mengikuti sesi pengajaran dan pelajaran bagi semester Januari. Okey, sekarang saya bentangkan kepada anda semua maklum balas pelajar terhadap pelaksanaan kurikulum sesi Ogos Disember 2020. Maklum balas ini anda pelajar yang jawab. Saya beri melalui JPP. Saya ucap terima kasih kepada semua pelajar yang telah memberi respons untuk maklum balas yang kami JKA perlu tahu sebab masa tu kami tak tahu lagi situasi sama ada pelajar perlu datang atau tidak. Jika masih pelajaran secara online, kita perlu buat penambahbaikan. Namun Alhamdulillah sebab dekat maklum balas belakang tu pun ramai yang minta nak hadir bersemuka. Jadi pihak kementerian telah memenuhi impian pelajar dan pensyarah untuk bersemuka. Jadi semasa ni kita jumpa bersemuka. Okay, namun saya bentangkan juga ni sebagai refleksi kepada kita dari segi pembelajaran secara online jika diperlukan lagi di masa akan datang. Alright, jadi 638 pelajar telah menjawab, 453 pelajar PSMP, 144 pelajar PPSMP dan selebihnya PDPP lah. Ini data sehingga 31 Disember. Okey, ini peralatan yang digunakan. Saya ucap tahniahkan kepada pelajar. Bisa tengok punya pelajar pun ada buat studio. Okey, tahniah kepada anda 20 orang daripada 600 lebih tadi tu. Ada studio PDP. Tahniah. Selainnya menggunakan komputer riba, telefon pintar dan komputer meja lah. Ini masa-masa di rumah ni. Okey. Mempunyai mobile data keseluruhan 97.8% pelajar kita ada mobile data. Tahniah kepada anda dan juga anda bersyukur dan juga anda ucap terima kasih kepada ibu bapa anda yang menyediakan mobile data anda ataupun terima kasih kepada pihak kementerian yang memberi anda allowance. Jadi anda mampu nak menyediakan mobile data untuk telefon, jadi membantu pengajaran anda. Okay, ada 14 pelajar yang tidak mempunyai mobile data, mungkin ada kekangan-kekangan pada ketika ini tak apa. Okay. Alright, so tahap kepuasan pelaksanaan PDP keseluruhan pelajar berperhatilah berada di tahap tinggi. Anda maknanya memberi tahap kepuasan yang baik terhadap pelaksanaan PDP yang pensyarah laksanakan semasa lepas. Saya ucapkan terima kasih kepada anda. Dengan ini min score yang 7.95, 7 ini adalah min score anda. So menunjukkan bahawa anda berperhati dengan pelaksanaan PDP oleh pensyarah kita. Terima kasih. Okay, tahap kepuasan pelaksanaan PDP dari segi penggunaan Google Classroom 8.43 So tinggi, maknanya pelajar-pelajar berpuas hati dengan Google Classroom yang disediakan oleh pensyarah. Saya tak nafikan mungkin ada 1-2 pensyarah yang anda tidak berpuas hati, tapi keseluruhan kita ambil keseluruhan. Aktiviti PDP yang dilaksanakan oleh pensyarah juga tinggi. Tugasan yang diberi oleh pensyarah juga adalah tinggi dan harapan PDP yang disediakan juga adalah tinggi. Anda yang jawab ni data ini daripada jawapan anda. So, terima kasihlah atas penilaian yang diberikan. Okay, jenis bahan PDP yang disediakan, slide lah kebanyakannya 99.7% pensyarah menggunakan slide PowerPoint. Selebihnya ada menggunakan artikel, ada video juga ramai. Hampir 94.4% pensyarah menggunakan video dalam pengajaran berdasarkan respon 638 pelajar ni tadi. Kemudian ada juga e-book. Tanya mungkin ada jurnal ke yang lain-lain kan. Jadi ini yang saya sempat tanyalah. Okay, terima kasih. Alright, ini dia isu dan cabarannya. Memanglah kekangan masa pensyarah pelajar beritahu bila belajar di rumah ni banyak komitmen pada keluarga pun. Dia sama juga, pensyarah pun macam tu juga, komitmen keluarga. Tapi Alhamdulillah kita dapat laksanakan sesi lepas dengan baik. Saya tidak terangkan satu-satu sebab kita dah lalui ini. Cadangan ini pihak PJ akan ambil tindakan, ambil maklum. Kami dah ambil maklum dan akan ambil tindakan untuk keperluan di masa akan datang. Namun bergantung kepada situasi. Kita tak mampu semua interaksi secara segerak ni. Alhamdulillah
kita akan buat nanti. Kurangkan tugasan. Tugasan pesyarah tak boleh nak kurangkan jika yang dalam RMK. Namun untuk tutorial, yes, pesyarah boleh pemudahkan ikut keperluan lah. Capaian internet insyaAllah sentiasa akan ditambah baik. Ini sebab situasi di tempat anda, sebab tu pelajar mohon nak masuk kampus kan. Jadi kurang kemahiran PDP dalam talian pelajar dengan pesyarah, insyaAllah kita akan tambah baik ni nanti. Kurang memahami kandungan pembelajaran. Dengan sebab itulah semasa ini kita buat secara bersemuka fizikal. Okay, diharapkan kita sama-samalah dapat membaiki supaya kita hari ini dan hari esok lebih baik daripada hari semalam. Okay, sekian taklimat daripada saya. Selamat Tahun Baru. Selamat datang ke kampus. Jaga diri. Sama-sama kita jaga kita supaya kita selamat dalam proses PDP yang dilaksanakan dengan cemerlang dan jayanya, berkat daripada semua. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.